ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul dhanni min husnil ibadati. Artinya, bermula berbaik sangka itu jadi dia tak sebut berbaik sangka dengan siapa-siapa, maka hadis ini umum. Jadi kita kena kaitlah bermula berbaik sangka itu, yakni berbaik sangka dengan Allah Ta'ala dan dengan orang-orang Islam, seperti mana yang disyarahkan dalam syarah hadis ini. Husnul zanni ay billahi ta'ala wa bil muslimina. Bermula berbaik sangka itu, yakni berbaik sangka dengan Allah dan juga dengan orang-orang Islam itu daripada sebaik-baik ibadat, yakni setengah daripada jumlah sebaik-baik ibadat yang mendekatkan diri dengannya kepada Allah Ta'ala. Itu kayak gitu. Daripada sebaik-baik ibadat, yakni setengah daripada jumlah sebaik-baik ibadat yang mendekatkan diri dengannya kepada Allah Ta'ala. Gitu. Baik, maka daripada hadis ini dapatlah kita faham apa? Dapatlah kita faham apa? Iaitu dapatlah kita faham bahawa berbaik sangka dengan Allah Ta'ala dan juga dengan orang-orang Islam itu adalah satu ibadat daripada ibadat yang baik. Tapi dia masuk di dalam ibadah qalbiyah, masuk dalam ibadat yang bahasa hati. Dia bukan ibadah badaniyah, bukan ibadah maliyah, bukan ibadah yang bahasa badan, dan juga bukan ibadah yang bahasa harta, tetapi dia adalah ibadah qalbiyah. Dia panggil ibadah bahasa hati. Ibadat hati bagi baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Baik. Ataupun boleh juga kita takdirkan begini. Jadi min husnil ibadati itu kita jadikan idhafah sifat kepada mausuf. Jadi takdirnya husnul zanni minal ibadatil hasanati. Bermula berbaik sangka itu ada setengah dari ibadah yang elok. Itu kalau kita jadikan idhafat husni, idhafat ibadah kepada husni, itu panggil min idhafat sifat ila al-mawsuf. Jadi taqdiruhu husnul zanni minal ibadatil hasanah. Takdir itu bermula husnul zanni itu adalah setengah daripada jumlah ibadat yang lain yang elok. Itu seperti mana yang ditakdirkan oleh ulama hadis.
Antaranya ialah Syekh Ibnu Ruslan di dalam Syarah Sunan Abi Dawud. Dan dia kata begitu, wa yajuzu an yakuna qawluhu fil hadis min husnil ibadah, dia kata min idafati sifati ila al-mawsuf taqdiruhu husnul zanni minal ibadatil hasanati. Jadi harus kita jadikan min husnil ibadah itu, kita jadikan dia idafah sifat kepada mausuf. Maka kena takdir begini, bermula baik sangka dengan Allah itu adalah setengah daripada jumlah ibadat yang elok. Ibadat yang elok. Baik. Jadi sebagaimana kita faham bahawa di dalam hadis ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberitahu kepada kita umatnya bahawa berbaik sangka itu adalah ibadat, setengah daripada ibadat yang elok. Ini ibadat hati. Maka sebagaimana kita dah faham bahawa berbaik sangka itu adalah ibadat yang elok, maka di situ kita dapat faham pula bahawa buruk sangka itu adalah daripada maksiat. Sebab itu kata ulama, kata kama anna su'a zanni ma'siyatun min ma'asillahi ta'ala. Sebagaimana baik sangka itu ibadat daripada ibadat yang baik, maka seperti itulah juga buruk sangka adalah satu maksiat daripada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haram dan ditegah. Jadi jangan kita berburuk sangka kepada Allah, dan juga jangan kita buruk sangka kepada orang-orang Islam, kerana itu maksiat hati. Maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mana dalilnya? Mana buktinya? Buktinya cuba kita tengok dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tuhan kata apa? Inna ba'dal dhanni ismun, sesungguhnya sebahagian daripada sangka itu dosa. Mana Tuhan sebut ba'dal, sebahagian daripada sangka itu dipanggil berdosa. Maknanya di situ dapat kita faham pula, sebahagian lagi tak dosa. Tidak ada memahami Al-Quran. Sebahagian daripada dosa, sebahagian daripada zon itu dosa. Maknanya di situ kita faham pula sebahagian lagi pula ialah ibadat. Maka di sini lah kita faham daripada ayat ini timbullah dua zon, iaitu husnul zon dan su'ul zon. Maka ayat ini menerangkan, menyebut inna ba'dal dhanni ismun. Ini bagi zon yang berdosa, iaitu su'ul zon, jahat sangka, ini berdosa. Maka sebahagian lagi dia panggil apa? Husnul zon. Maka husnul zon ini ibadat. Buruk sangka adalah maksiat. Di situ kita dapat faham daripada hadis ni. Maka Nabi sebut husnul zan min husnil ibadati. Maka berbaik sangka kepada Allah itu adalah satu ibadat daripada ibadat-ibadat yang elok. Begitu juga kita berbaik sangka kepada orang-orang Islam, sesama Islam, itu adalah satu ibadat daripada ibadat-ibadat yang elok. Maka seperti itulah juga kita buruk sangka kepada Allah, itu satu maksiat daripada maksiat terhadap Allah
demikianlah juga kita buruk sangka kepada orang-orang Islam. Itu adalah satu maksiat daripada beberapa maksiat hati. Jadi jangan kita buruk sangka pada orang, bahkan kita kena berbaik sangka. Ini nak memahami dia. Nanti kita kata dah semalam, yani hadis ni dia banyak sikit nak kena terang makna mafhum muwafaqah dia, mafhum mukhalafah dia. Nanti kita faham pasal ni seperti mana yang kita terangkan. Baik, maka kita tengok lagi dia sebut, berkata Imam Al-Munziri rahimahullahu ta'ala, dan meriwayatkan akan dia, akan hadis ini oleh Imam Tirmidzi. Jadi tadi riwayat tadi oleh Imam Abu Daud daripada Abu Hurairah, maka di sini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi ada sedikit bedanya dari segi lafaz dia. Mana ada bermula lafaznya, lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu lafaznya ialah inna husnal dhanni min husnil ibadati. Jadi bezanya tak mana? Bezanya ialah tak inna. Imam Abu Dawud dia meriwayatkan dengan tidak ada lafaz inna, dia tulis husnul dhanni min husnil ibadati. Imam Tirmidzi dia meriwayat dengan ada lafaz inna husnul dhanni min husnil ibadati. Itu saja. Baik, jadi dua-dua dari segi maknanya, bahkan riwayat Imam Tirmidzi ini kuat lagi. Maksud kata kuat kerana didatangkan dengan inna. Maka inna kita panggil apa? Nun taukid thaqilah. Tujuan didatangkan dengan inna ialah litakid, nak menguatkan lagi. Sebab kita terjemah artinya bahawa sesungguhnya, kuat lagi. Sebab kita mengaji dalam ilmu nahwu kita juga dengan ilmu ma'ani. Tengok apa tujuan didatangkan inna, ialah nak takkid, nak memperkukuhkan lagi, nak memperkuatkan lagi. Contoh seperti kita sebut Zaidun qa'imun. Zaid itu orang yang sedang berdiri. Maka perkataan ini tak berapa kuat. Kemudian kita nak perkuat perkataan kita ni, kita tambah inna Zaidan qa'im. Sesungguhnya Zaid itu orang yang sedang berdiri. Maka kuat lagi. Ini pun kita kalau sebut husnul dhanni min husnil ibadah, bukan tak kuat sebab ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bila didatangkan inna jadi lagi kuat, kukuh lagi. Jadi itu maknanya sama ya. Mana artinya bahawa sesungguhnya berbaik sangka itu, yakni berbaik sangka dengan Allah dan juga dengan orang-orang Islam itu daripada, yakni setengah daripada jumlah sebaik-baik ibadat. Maksud gitu. Ataupun boleh kita jima seperti tadi kan, iaitu berbaik sangka itu daripada sebaik-baik ibadat, yakni daripada setengah daripada ibadat yang baik. Itu kalau kita jadi
idafat sifat kepada mausuf, kan? Idafat sifat kepada mausuf. Nah, mana sifat ibadah? Mausuf dia husni. Idafat sifat kepada mausuf. Jadi kita kedai balik. Jadi daripada sebaik-baik ibadat, minal ibadatil hasanati, iaitu setengah daripada ibadat yang baik, ibadat yang elok, ibadat yang elok, sangka baik ni. Jadi maknanya apa? Kita berbaik sangka ini ibadat. Bila ibadat dapat pahala. Seperti mana buruk sangka itu maksiat. Bila maksiat dapat dosa. Gitu. Yang kita kata tak pasal-pasal dapat dosa. Bila kita buruk sangka kepada orang lain, tak pasal dapat dosa kering itu ya. Kan? Ini yang kita riwayat semalam ni, perkataan ulama, khatu'uka fi husnul dhanni afdalu min isabatika min su'ul dhanni. Apa yang kita riwayat semalam ni, kan disebutkan yang kita baca semalam, kan disebut itu riwayat apa ni lah, bukan dalam kitab, cuma kataan ulama, kan. Khatu'uka, tersalahnya engkau, fi husni dhan, pada berbaik sangka. Kita silap, kita baik sangka dengan orang, tiba-tiba baik sangka tu silap. Tapi silap tu tak apa, tak berdosa. Bahkan dia lebih baik lagi, afdalu min isabatika, lebih baik lagi daripada betul engkau pada su'uzan. Kita buruk sangka kita pada seorang tu betul, tapi baik sangka kita pada dia silap. Maka baik sangka ni lebih baik lagi daripada buruk sangka walaupun betul. Faham tak? Saya berkata baik sebab tak ada di dalamnya maksiat. Bila tak ada di dalamnya maksiat, kita tak ada dosa. Tak ada dosa, tak apalah, lepas daripada dosa walaupun tak dapat pahala. Takutnya selagi pahala tak dapat, dosa pula dapat. Sudah. Itu yang bimbang. Pahala tak dapat, dosa pula dapat. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Baik. Kemudian kita tengok lagi, dia kata, jadi bila kita kata ibadat ni dia banyak jenis, kan? Ibadat ni dia banyak macam. Ada ibadah, kan, yaumiyah, dia panggil. Ada ibadat harian, ada ibadah usbu'iyah, ada ibadah mingguan, kan? Seperti sembahyang Jumaat, dia bukan boleh kerja hari, minggu sekali ya. Itu ibadah mingguan, kan? Ada ibadah sanawiyah, dia bagi ibadah tahunan. Mana? Puasa bulan Ramadan setahun sekali ya, bulan Ramadan. Haji umrah pun setahun sekali. Umrah tu banyak kali, haji tu setahun sekali ya. Tu orang panggil tahunan. Kemudian ibadah ni dibagi pula. Ada ibadah, kan, badaniyah, yang masa badan, guna anggota badan. Ada ibadah maliyah, dipanggil ibadah yang bahasa harta, kan? Seperti zakat, itu ibadah maliyah. Lepas tu dibagi lagi pula. Ada ibadah lahiriyah, lahiriyah,
literal, ada pula ibadah batiniyah ataupun qalbiyah, ibadah yang masa hati. Kalau begitu husnul zanni dia dikategorikan dalam ibadah yang hak mana satu. Tengok dia sebut, maka setengah daripada ibadah, yakni dia tafsir, yakni ibadah qalbiyah. Kita tidak situ nak. Ibadah yang masa hati bagi Allah Ta'ala itu ialah husnul zanni, yakni berbaik sangka hati dengannya, dengan Allah Ta'ala. Ini masuk dalam ibadatun qalbiyatun, maka dapat pahala. Kan? Di situ kita dapat faham pula kalau husnul zan itu, kalau husnul zan itu ibadah, maka su'ul zan itu maksiat. Nampak faham gitu? Ini benar itu yang kita sebut dah, kena main mafhum mukhalafah dia. Mafhum mukhalafah. Maka yang kita mafhum dapat faham daripada mantuk. Mana mantuk? Catatan ni mantuk. Jangan silap kata mantuk pula. Dia mengantuk pula. Mantuqun. Mantuq daripada perkataan nataqa yantiqu, yang dituturkan. Jadi mana mantuk? Mantuk tu setengah daripada ibadah, yakni ibadah qalbiyah bagi Allah Ta'ala. Ini dia panggil mantuq. Maka mafhumnya, mana kita ambil faham daripada mantuq tu, apa dia? Ambil faham, faham apa? Mafhum tu ambil mafhum. Daripada mantuq, mafhum dia ada dua. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Maka di sini kita ambil mafhum mukhalafah. Hak menyalahi bagi husnul zan, apa dia? Su'ul zan. Itu mukhalafah. Ini nak ajar cara ibarat kan. Itu mafhum mukhalafah. Baik. Bila dia mafhum mukhalafah, maknanya kalau husnul zan itu ibadah, mafhum mukhalafahnya su'ul zan itu maksiat. Itu yang terbit daripada kita ambil. Seperti mana kita faham kata husnul zan itu ibadah, maka di situ kita dapat faham bahawa su'ul zan itu adalah maksiat. Mana dosa? Itu maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdosa apabila kita ada dalam hati kita ini su'ul zan, buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kita berburuk sangka terhadap orang Islam, saudara kita sesama Islam, buruk sangka, contohnya. Itu tak boleh. Bil-bil lagi pula kita dengar berita daripada orang lain, maka berita ini tidak boleh kita terima 100%, sebab mengandungi dalam berita itu ada yang betul, ada yang salah. Kecuali yang betul semata-mata, tak salah ni dua ya. Mana? Berita dari Al-Quran, berita dari hadis. Nanti kita kena mengaji dalam bab Al-Akhbar, usul fiqh. Usul fiqh dia bahas babul akhbar. Maka apa makna akhbar? Al-akhbar ma yudghilu as-sidqu wal kadhibu. Yang kata cerita ni benda yang masuk di dalamnya betul dan juga bohong. Ada betul, ada bohong, ada betul, ada bohong. Kecuali dua saja khabar yang mustahil bohong, wajib betul. Mana? Khabar Allah dalam Al-Quran. Ini wajib benar, mustahil dusta. Dan yang kedua, khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib benar, mustahil dusta.
Yang lain pada tu boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Gitulah kan. Kita nak faham di sini dah. Jadi kalau kita terima berita daripada orang, kena tabayyun dulu. Seperti mana dalam Al-Quran menyarankan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik dengan satu berita, maka tabayyun dulu, tapih dulu, kaji selidiki dulu. Dalam bahasa sekarang dipanggil al-istikshaf, bahasa moden. Bahasa Arab dipanggil al-istikshaf. Apa itu istikshaf? Buat penyelidikan terlebih dahulu. Jangan terus kita menerima bulat-bulat 100%. Selidik dulu ke mana betul ke tak betul. Sebab baru kita dengar sebelah pihak, tak dengar lagi pihak lain. Pihak lain kumpul dulu maklumat, lepas tu baru kita selidik, kita tengok, barulah kita akan tak menyesal. Ni kita terima bulat-bulat tanpa kita tabayyun, tengok-tengok hak kita terima tu salah, nyesal kita. Allah, aku dengar telan terus. Maka di situ akan timbul maksiat hati tadi. Dia sengkau buruk ke orang, buruk sengkau pada orang tanpa kita tabayyun. Rupa-rupanya kita telah melakukan maksiat, berdosa, dosa hati lagi. Kerana kopohnya kita, tak cermatnya kita, tak halusinya kita dalam menerima berita. Itu kan. Baik. Maka kita tengok disebut di sini. Kata lagi, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya, tu titiknya tanda kena tambah 2 titik lagi. Bahwasanya kena tambah 2 titik lagi bagi jadinya. Mendengar ya Sayyidina Jabir akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya sallallahu alaihi wasallam 3 hari ya Nabi bersabda. Jadi Sayyidina Jabir kata, sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni wafat, 3 hari sebelum tu Nabi ni ada bersabda. Apa Nabi sabda? La yamutanna ahadukum. Itu satu riwayat. Ada riwayat la yamutu ahadukum. Ada 2 riwayat. Apalah? Dua-dua sah. Dari segi makna sah. Ada riwayat la yamutanna. Lagu dalam riwayat kita ni kan, ini riwayat Imam Muslim. Ada pun riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud, dia sebut la yamutu ahadukum. Itu illa wa huwa yuhsinu. Bari situ yahsunu pun boleh. Baca yuhsinu pun boleh. Kalau baca yahsunu maknanya elok, sengkau. Elok ia akan sengkau. Kalau baca yuhsinu daripada ahsana, dengan mana mengelokkan. Mengelokkan sengkau dia dengan Allah Azza wa Jalla. Boleh. Yuhsinu pun boleh baca. Wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Itu satu riwayat. Ada satu riwayat lagi sebut gini,
illa wa huwa yuhsinu billahi ta'ala az-zanna. Dia ada terbalik. Faham tak terbalik? Itu terbalik kan? Ni mengikut riwayat ni, wa huwa yuhsinu zanna. Zanna tu tak di depan, billahi ta'ala. Ada satu riwayat lagi, dia kali wa huwa yuhsinu billahi az-zanna. Jadi zanna tu tak belakang. Itu pun betul. Tu kata riwayat ni. Sebab tu kita kena tengok banyak riwayat hadis ni. Sebab tu disebut dalam ni rawahu Muslimun wa ghairuhu. Riwayatkan hadis ni oleh Imam Muslim dan selainnya, selain daripada Imam Muslim. Siapa dia lainnya tu? Nak tulis seperti Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan hadis ni. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini, dan satu lagi iaitu Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Ibnu Majah, 3 orang imam, 4 orang imam meriwayatkan hadis ini. Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga atas saat ini kita sebut orang yang meriwayat iaitu Imam Abu Dawud As-Sijistani radhiyallahu anhu. Baik, itu kita bahas mengenai lafaz dia. Kemudian kita tengok pula maknanya. Ni makna ni pun banyak juga. Kita tengok. Dia kata, artinya jangan mati seorang kamu, melainkan ia seorang kamu tu berbaik sangka. Itu kalau kita terjemah yahsunu. Kalau kita terjemah yuhsinu, maka kena terjemah melainkan ia mengelokkan sangka dengan Allah Ta'ala. Mengelokkan sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh yang belakang lah. Yang belakang kita. Baik. Apa maksudnya di sini? Sebelum kita pergi kepada maksud, kita kena fahami dahulu. Kalau waktu ketika baca hadis, kita berasin itu tanda hadis itu sahih, disebutkan dalam hadis. Satu orang ketika dia baca hadis, dia berasin, itu tanda alamat kata hadis itu sahih. Sahih lah ni. Sebab yang meriwayatkan dia tengok atas sekali Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, semua orangnya baik-baik mereka hadis itu sahih. Baik. Jadi cuba kita tengok makna daripada hadis ini. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangkan la yamutanna ahadukum, jangan mati oleh seorang kamu. Ini dia panggil larangan jangan mati. Mati boleh ke larang? Tanya. Jangan kawan tu nak mati, jangan mati. Boleh larang dia. Ini dibahas oleh ulama. Jangan contohlah kita kata orang yang kita sayang, dia dekat-dekat nak mati, tapi kata jangan mati, jangan mati. Main Jibril dah tak kira, dah sampai masa lah. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila dah tiba ajal dia, tak terkemudian, tak terdahulu satu saat pun, tetap kena mati.
Tiba-tiba kita kata, jangan mati, jangan mati. Boleh tak? Jadi kalau kita bahas zahir, makna zahir hadis ini menyalahi. Kerana mati tidak boleh ditegah. Bila dia tiba masa dia nak mati, tak ada siapa boleh tahan, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh cegah. Ya, kena mati. Ni Nabi kata jangan mati. Ini kalau kita tengok pada zahirnya tak betul. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan melarang kita umat dengan baik, bukan melarang kita umat ni jangan mati, kerana tak ada orang yang tak mati, semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan rasa mati. Habis yang Nabi kita larang apa? Nabi kita larang jangan kita mati waktu ketika kita nak mati itu kita buruk sangka pada Allah. Itu yang dilarang, bukan yang dilarang untuk mati. Faham tak? Keadaan kita tu ketika kita nak mati tu, itu yang dilarang. Waktu ketika engkau nak mati tu, jangan engkau jahat sangka pada Allah. Itu yang dilarang, bukan yang dilarangnya mati. Mati tak boleh larang, tak ada siapa boleh larang, tak ada siapa boleh cegah, tak ada siapa boleh halang. Jadi itu. Bandingannya seperti mana? Bandingannya seperti kita kata gini, hei awang, ni nama sajalah, bukan kena kat awang kan. Nama ni, hei awang, engkau jangan semayang melainkan engkau itu khusyuk. Nak faham kan? Nak faham dah ke mana? Nak faham kata, bukan yang dilarang tu larang semayang. Faham tak? Semayang tu kena semayang, tapi ingat waktu ketika semayang tu jangan tak khusyuk, tapi kena bagi khusyuk. Itu maksud engkau jangan semayang melainkan engkau tu orang yang khusyuk. Faham tak? Ni pun siapa? Engkau jangan mati melainkan waktu engkau nak mati itu engkau itu berbaik sangka dengan Allah. Jadi yang dilarang tu bukannya mati, tapi yang dilarang itu ialah keadaan kita. Keadaan kita waktu nak mati itu jangan berkeadaan buruk sangka pada Tuhan, tapi kita kena berkeadaan baik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu mana yang kata baik sangka? Ingat waktu kita nak mati tu kita baik sangka, mudah-mudahan Tuhan terima amalanku, mudah-mudahan Tuhan mencurah rahmatnya ke atasku, mudah-mudahan Tuhan maafkan, ampunkan dosaku, mudah-mudahan Tuhan masukkan aku dalam syurganya. Tu husnuzan tu waktu nak mati. Jangan duk ingat ke lain lah. Baik sangka dengan Tuhan saja. Kan? Sehingga ada di antara orang-orang arifin, orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini kan, waktu ketika nak mati, mereka kata kepada anak mereka, ya bunayya hadithni an anir rakhas la'alli alqallah wa ana uhsinu dhanna bih. Dia kata, wahai anakku, ceritakan dekat aku ini kan, perkara-perkara yang ringan, mudah. Mudah-mudahan dia kata aku dapat bertemu dengan Allah. Ketika aku bertemu dengan dia tu, aku baik sangka dengan dia. So cerita lagu mana cerita yang ringan macam ni. Kita kalau kita tengok, kalau ada di depan kita tu orang yang nak mati, bisik kat telinga dia, ingat kat Tuhan,
sangka baik pada Tuhan. Tuhan terima amalan kita, Tuhan terima kita di sisi Dia, Tuhan ampun dosa kita. Itu maksud hadithni anir rukhas. Bisik di telinga, jangan lupa kat Tuhan. Tak selalu fikir ada ayat itu, tak selalu fikir sangka baik dengan Tuhan ya. Peringat dia selalu, ingat Tuhan, sangka baik dengan Tuhan. Tuhan terima kita, Tuhan maaf kita, Tuhan ampun aku. Harap kuat masa tu. Itu maksudnya. Kalaulah orang yang nak mati duduk depan kita, contohlah mak kita ke ayah kita ke, jangan bisik di telinga dia, ayah, mak, sangka baik pada Tuhan. Tuhan terima amalan kita, Tuhan terima ampun kita, maafkan segala kesalahan dosa kita, Tuhan terima kita di sisinya, masukkan kita ini dalam syurga-Nya. Macam tu. Tu maksud. Waktu ulama arifin dia kata, ya bunayya hadisni anir rukhas la'alli alqallaha wa ana uhsinu dhanna bihi. Ceritakan pada aku ni benda-benda yang mudah. Mudah-mudahan aku dapat bertemu Allah, ketika itu aku baik sangka dengan Dia, dengan Allah. Allahu Akbar. Inilah penting. Pentingnya yang Nabi pesannya. Nabi 3 hari sebelum Nabi kita wafat, Nabi sebut hadis ini. Ini panggil asbab wurudil hadis. Apa sebab Nabi kita sabda, Nabi sebut, peringatkan kepada kita umat, bila mana kita ni dah hadir, dah dekat dengan kematian, dah sah ingat dah benda lain, hanya baik sangka pada Allah saja. Ini maksud hadis Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan mati seorang kamu melainkan ia berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini banyak benda yang boleh kita ambil pengajaran. Apa dia pengajaran? Pertama, hadis ini melarangkan kita kecewa. Waktu ketika kita nak mati, jangan kita putus asa, kecewa, jangan. Jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Haram. Satu. La taqnatu min rahmatillah. Tuhan sebut, kamu jangan putus asa, jangan kecewa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Dan yang kedua, dalam hadis ini menyungguhkan kita, menggalakkan kita supaya kita kuat harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi sangat-sangat dekat dengan kematian. Harap kat Tuhan, ya Allah, aku tak harap kat orang lain dah, aku harap kat Engkau saja. Terimalah aku ini, terimalah amalan aku, terimalah taubat aku, terimalah kebaikan-kebajikan aku, terimalah aku ini menjadi penghuni syurga-Mu, ya Allah. Kuat harap, kan, pada masa nak mati. Di situ baik, kuat harapan pada Tuhan. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang lain, seorang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Ada dalam hadis yang lain, yub'atsu man mata ala siyabin, dibangkitkan seorang itu pada hari kiamat kelak atas pakaian, ala siyabihi atau kama qala, atas pakaian dia.
Apa maksud pakaian ni? Ini kinayah. Jangan kita faham kata kawan tu mati tengah pakai baju motong skrap contohnya. Nanti dia dibangkit pun tengah pakai baju motong pakai skrap juga. Dia tu mati tengah pakai pakaian pergi ke benang. Nanti dia mati dibangkitkan di akhirat macam tu juga. Lagu tu kan? Bukan. Siyam itu, pakaian itu maksudnya di atas amalan kita. Kan seperti mana yang kita baca dah yang lepas. Imam Abu Hasan Syadzili bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata dekat Imam Abu Hasan Syadzili, "Wa thiyabaka fatahhir." Ada tahhir siyabak, sucikan pakaianmu. Imam Abu Hasan tak faham pakaian apa? Pakaianku, baju aku pakai ni. Tak, maka Nabi kita menerangkan maksud pakaian itu imanmu, ma'rifatmu, tauhidmu, itu pakaianmu. Kan? Jadi husnuzan ini masuk dalam amalan hati, ma'rifah, kan? Jadi waktu ketika kita nak mati itu, kalau kita mati dalam keadaan husnuzan, nanti kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di akhirat dalam keadaannya begitu, baik sengkau dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok cerita tak lagi, depan lagi ada hikayat. Satu orang mati, kemudian Allah Ta'ala perintahkan dia, malaikat perintah bawa pergi ke neraka. Maka orang ni kata, "Ya Allah, aku di dunia dulu aku baik sangka dekat engkau." Maka Allah Ta'ala kata pada malaikat, kembalikan dia balik, masukkan dia ke dalam syurga, kerana aku di sisi sangka hamba aku pada aku. Ini faedah yang besar untuk kita bila kita belajar bab husnuzan ni, baik sangka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Baik, maka kita tengok lagi dia sebut dasar itu beberapa faedah. Maka hadis ini samalah dengan ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 103. Ayat mana? Ayat semalam kita baca adalah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati. Wala tamutunna illa, dan janganlah kamu mati melainkan illa wa antum muslimun, melainkan kamu itu orang Islam. Maka ditafsirkan oleh ulama tafsir, wala tamutunna illa wa antum muslimun, muslimun dengan makna muhsinuna az-zanna billah. Artinya janganlah kamu mati melainkan kamu itu orang yang berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama dengan hadis ni, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Tengok kan muafakat firman Allah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan yang dilarang itu mati, kerana mati tidak ada siapa boleh larang juga, antara siapa boleh lari. Habis yang dilarang tu keadaan kita ketika kita nak mati. Jangan dalam berkeadaan tidak baik, jangan dalam berkeadaan jahat sangka atau buruk sangka kita kepada Allah. Itu yang dilarang. Habis tu bila itu yang dilarang, apa yang disuruh?
yang disuruhnya. Ni ambil kaedah tadi, mafhum mantuk mafhum tu kan, kaedah mantuk mafhum tu. Jadi yang disuruh dalam ayat ni apa? Disuruh waktu ketika kita nak mati tu berbaiklah sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan sebut dalam hadis kursi, ana 'inda zanni 'abdi bi. Di situlah aku ini di sisi sangkaan hamba-Ku, harapan hamba-Ku terhadap Aku. Kalau dia sangka aku ampun dia, aku ampun. Nanti akan datang huraian dia ke depan, syarahan dia. Kalau dia sangka waktu ketika dia berdoa, sangka aku terima ijabah, aku ijabahkan. Begitulah seterusnya. Apa saja yang kita sangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya diterima oleh Allah. Baik. Itu yang disebutkan. Maka kesimpulannya daripada hadis ini, dia ada 3 perkara yang disebutkan oleh ulama. Jadi pada waktu kita sihat, pada waktu kita sihat, kita ini kena banyak takut. Takut kepada Allah. Ataupun kata ulama, waktu ketika kita sihat, kita ini kena bersamaan takut dengan harap. Adapun waktu ketika kita sakit, maka ini dia kena kuat belah harap daripada takut. Istilah dia panggil raja khauf. Waktu kita kena sihat, kita sihat ni kita kena sama raja dengan khauf, barulah hidup kita jadi balance. Tengok kan burung, sebab tu Nabi SAW dalam hadis, Nabi kita umpamakan raja dan khauf ini seperti burung yang ada 2 sayap. Burung kalau ada sebelah sayap, dia tak boleh terbang. Kalau ada 2 sayap pun, 1 sayap lagi tak fungsi, dia terbang sekerat jatuh, dia sengit. Tak gitu, dia kena 2 sayap boleh terbang. Tengok kapal terbang. Kalau ada sayap sebelah, dia boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia tak ada seimbang, tak ada balance. Jadi hidup kita ni, waktu ketika kita sihat, kita kena seimbang raja dengan khauf. Takut kena ada, harap pun kena ada. Jangan kita harap semata-mata, takut tak ada. Jangan begitu juga. Jangan takut semata-mata, harapan tidak ada. Jangan. Tapi pada ketika waktu kita sakit, lebih-lebih lagi sakit dekat nak mati, maka ulama kata di sini kena perkuatkan raja daripada khauf. Raja itulah zon, husnul zon. Seperti kata akan datang, kita akan jumpa dalam kita ni, kata Syekh Ahmad Al-Fashani, ar-raja tu husnul zon. Harapan kita pada Tuhan, harap Tuhan terima, harap Tuhan ampun, harap Tuhan maaf. Itulah husnul zon. Itulah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tengok lagi akan datang pada muka surat muka surat sebelah Pak Mari berbawah, farraja'u husnul zanni billah. Maka raja yang ni harap, itu ialah husnul zan, baik sangka dengan Allah. Jadi waktu ketika kita sakit, lebih-lebih lagi sakit nak mati, maka kita kena kuatkan harapan. Harapan itulah baik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Dan diriwayatkan daripada Hayyan bin Nadri, Hayyan bin Nadri berkata, aku keluar menziarahi Yazid bin Al-Aswad, maka bertemu aku akan Wathilah bin Al-Asqa as-sahabi radhiyallahu anhu, padahal ia Wathilah berkehendak mengerjakan ibadat. Maka masuk kami atasnya atau Wathilah. Kami itu maksudnya kan apa nama Hayyan bin Nadar dengan Yazid bin Al-Aswad. Tadi kita nak rujuk mana pula. Maka masuk kami itu rujuk kepada Hayyan bin Abi Nadar dan Yazid bin Al-Aswad. Dua. Kami pun masuk atasnya kan, yakni atas Wathilah bin Al-Asqa. Kami masuk situ. Tak kala melihat ia mana? Saya tengok ni. Aku keluar menziarahi Yazid bin Al-Aswad. Tadi tu. Maka bertemu aku akan Wathilah bin Al-Asqa as-sahabi, padahal ia Wathilah itu berkehendak mengerjakan ibadat. Betul lah. Betul lah tu. Habis maka masuk kami atasnya, yakni atas Wathilah. Maka tak kala melihat ia Yazid akan Wathilah mengangkat tangannya. Apa tujuan angkat tangan? Dia nak takbir, nak buat ibadat, nak sembahyang. Maka ia Yazid mengisyaratkan kepada Wathilah. Maka berhadaplah Wathilah hingga duduk ia Wathilah. Dia tak jadilah nak angkat tangan, nak takbir, nak buat ibadat tadi. Maka memegang oleh Yazid akan dua tapak tangan Wathilah dan meletakkan kedua tapak tangan itu, tangan Wathilah tadi, pada wajah Yazid. Muka wajah Wathilah, wajah Yazid. Ambil tapak tangan, takkan muka Yazid. Maka berkata bagi Yazid oleh Wathilah. Wathilah kata, bagaimana zon engkau dengan Allah? Maka Yazid itu berkata, zon aku dengan Allah, demi Allah baik. Ada zon yang baik. Maka berkata Wathilah kata balik dekat Yazid Al-Aswad tadi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla ala wa ala, ana 'inda zanni 'abdi bi, inna in zanna khairan falahu wa in zanna syarran falahu. Rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Hibban. Artinya Allah Ta'ala berfirman, yakni dalam hadis kursi, aku di sisi sangkaan dan harapan hamba-Ku dengan aku, yakni terhadap aku. Jika sangka ia hamba-Ku tu akan yang baik, maka baginya kebaikan itu. Dan sangka ia hamba-Ku itu akan yang buruk, maka baginya sangkaan yang buruk tadi.
Duduk situ sama. Kalau disangka baik, maka dapatlah kebaikan. Kalau disangka tidak baik, maka tidak baiklah jawab ni. Faham tu kita ini kena sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Tuhan sebut, aku di sisi sangkaan aku terhadap aku. Jadi pada waktu ketika kita nak mati itu, sangkalah yang baik. Aku sangka Tuhan terima ibadat, Tuhan terima permintaan ampun kita, istighfar kita, amalan kita, sedekah jariah kita, terima kita ni di sisi dia. Itu yang nak baik. Dan telah beriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abi Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarallahu azza wa jalla bi'abdin ila an-nari falamma waqafa ala shafatayha iltafata faqala ama wallahi ya Rabb in kana. Ditafsir kana tu ay innahu kana fid dunya in kana zanni bika la hasan. Ini orang ngaji mustalah, dia panggil hadis ni. Orang ngaji mustalah ni lah orang panggil hadis mudraj kan. Dia selangkan kana dengan zanni tu, dia dipermasukkan mudraj, masuk tafsir. Ai innahu kana fid dunya, asalnya gini, in kana zanni bika la hasan. Tu asalnya, tapi diidrajkan, dipermasukkan tafsir. Ini orang panggil hadis mudraj dan kaedah mustalah. Ngaji mustalah. Faqala Allah azza wa jalla rudduhu. Itu pun tolong betul sikit baik. Yang betulnya radduhu patah ra. Dia daripada perkataan radda ya ruddu raddan. Radda radduhu. Itu tasrifnya nak. Mari itu tolong betul sikit. Radduhu ana inda zanni abdi bi. Artinya telah menyuruh Allah Ta'ala akan seorang hamba ke neraka, maka tak kala berhenti ia yang hamba tu atas dua bibirnya, dua bibir neraka, berpaling ia hamba tu, dan ia hamba tu berkata, wahai Tuhanku, adalah sangka aku pada engkau di dunia. Itu kita ringkan, di dunia dulu ni aku sangka aku dulu di dunia dulu ni baik, aku sangka pada engkau ni baik. Takkan nak masukkan aku dalam neraka, aku sangka pada engkau dulu, engkau masukkan aku dalam syurga, engkau baik. Jadi nampak lagu zahir hadis ni, nampak lagu Tuhan tak tahu. Awak Tuhan tak tahu kan, ataupun Tuhan tahu tak ingat lagu tu kan? Jangan etikad lagu tu. Kalau etikad itu etikad kekurangan pada Allah Ta'ala, maka tiada kekurangan mustahil ada Allah tahu. Habis ni cerita ni lagu mana? Zahirnya lagu Tuhan tak tahu. Dah Tuhan tahu, tapi Tuhan nak zahirkan apa yang dia tahu. Ini kita nak. Dia tak zahirkan kepada kita. Tahu dah nanti di akhirat. Sekarang kita pergi lagi di akhirat, dah lagi. Lepas tu pasal apa dia cerita gini? Tu Tuhan nak cerita apa yang dia tahu dah. Faham tak? Dah.
kan. Dan cerita ini kita dapat faedah yang bagus untuk kita. Mana? Oh, kalau kita ni hidup di dunia ni sengkau baik dengan Allah, insya-Allah di akhirat nanti selamat. Tengok laki-laki ni, bila mana Allah Ta'ala perintahkan para malaikat bawa dia nak masuk ke neraka, bila sampai dekat bibir pintu neraka tu nak masuk, laki ni pun berpaling, kata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku di dunia dulu aku sengkau baik pada engkau. Maka Allah Ta'ala pun berfirman pada malaikat. Maka berfirman Allah Ta'ala kepada para malaikatnya, kembalikan, radduhu, kembalikan oleh kamu wahai para malaikat akannya, yakni akan hamba aku tadi ni. Aku di sisi sangkaan dan harapan hamba aku dengan aku. Masya Allah. Anilah kan, maknanya sangka baik ni bukan benda kecil, benda besar. Walaupun benda tu tak nampak, sebab dia ibadah qalbiyah kan, dia ibadah batin hati, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangkaan dan harapan hamba aku terhadap aku. Itu sangka baik ya pada Allah, jangan sangka buruk, insya-Allah itu jadi baik. Begitu juga sangka baik sesama makhluk Allah, bila lagi sesama kita orang Islam ini, itu baik kan? Tak jadi maksiat. Amin. Lalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka taufiqa limahabika. Ya Allah, kami minta kepada Engkau taufik untuk mengasihi Engkau, wa husnul zanni bik, dan akan berbaik sangka dengan Engkau, wa sidqat tawakkuli alaih, dan benar pasrah atau berserah ke atas Engkau, bijahi habibikal akram, dengan kemegahan kekasihmu yang teramat mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasulil a'zam, yaitulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang teragung. Amin. Firman Allah Ta'ala, nanti kita sambung minggu depan pula, insya-Allah. Minggu depan malam Isnin lah. Kita ambil semalam tu, ambil sempena mula ya. Minggu depan malam Isnin lah.